Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bersama dengan Ustazah Nur Hamiza untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Baiklah, murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar unit 3 bidang akidah yang bertajuk Malaikat yang Setia. Baiklah, murid-murid, kita mulakan dengan maksud malaikat. Apakah maksud malaikat tu ya? Mari kita pelajari apa maksud malaikat. Yang pertama, malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya. Yang kedua, malaikat juga tidak berjantina, bukan lelaki dan bukan perempuan. Berbeza dengan manusia. Manusia ada lelaki dan ada perempuan. Yang ketiga, malaikat juga mempunyai pelbagai tugasan yang ditentukan oleh Allah. Sebagai contoh, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Begitu juga dengan malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat juga sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Baiklah murid-murid, saya harap murid-murid dapat memahami maksud malaikat tu ya. Baiklah, murid-murid sekalian, Ustazah nak tanya, apakah hukum beriman atau mempercayai malaikat tu ya? Tahu tak jawapannya? Jawapannya, hukum beriman atau mempercayai malaikat adalah wajib. Berikut ini dalil naklinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 285. Yang memberi maksud semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Baiklah murid sekalian, kesimpulannya, kita orang Islam wajib percaya adanya malaikat yang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Baiklah murid-murid sekalian, nak tahu berapa bilangan malaikat dan tugas-tugasnya? Bilangan malaikat sangat banyak. Bilangan malaikat yang wajib diketahui ada 10 dan tugas-tugasnya adalah berbeza. Pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Seperti yang kita lihat hari ini, wahyu ialah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang perlu kita pelajari, hayati dan kita muliakan. Yang kedua, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil ialah meniup sangkakala apabila berlakunya hari kiamat dan hari kebangkitan setelah kiamat. Bilangan malaikat yang ketiga ialah malaikat Mikail. Tugasnya menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat yang keempat ialah Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Malaikat yang kelima, Raqib. Tugasnya mencatat amalan yang baik. Bilangan malaikat yang keenam ialah malaikat Atid. Tugasnya mencatat amalan yang buruk. Malaikat yang ketujuh, Ridwan. Tugasnya ialah menjaga syurga. Malaikat yang ke-8 ialah malaikat Malik. Tugasnya menjaga neraka. Malaikat yang ke-9 ialah malaikat Munkar. Tugasnya ialah menyoal orang yang mati di alam kubur. Begitu juga yang ke-10 malaikat Nakir. Malaikat Nakir juga menyoal orang yang mati di alam kubur. Baiklah, murid-murid sekalian,
Apabila kita pelajari nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, kita perlu buktikan yang kita percaya kepada malaikat. Bagaimana cara kita hendak buktikan kita percaya kepada malaikat? Tindakan yang membuktikan kita percaya kepada malaikat Jibril, kita sentiasa membaca Al-Quran dan kita muliakan Al-Quran. Seterusnya, tindakan yang membuktikan kita percaya terhadap malaikat Mikail iaitu kita sentiasa bersyukur, sentiasa membantu orang lain serta sentiasa bersedekah. Seterusnya, tindakan yang membuktikan kita percaya terhadap malaikat Israfil iaitu kita sentiasa bersikap sederhana dalam kehidupan dan tidak bermegah-megah dengan harta benda yang diperolehi. Kerana malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala apabila berlakunya hari kiamat dan harta benda yang kita perolehi semuanya musnah. Seterusnya, tindakan yang membuktikan kita percaya terhadap malaikat Israel, kita hendaklah sentiasa menziarahi orang sakit dan sentiasa mengingati mati. Kerana malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Seterusnya, tindakan yang membuktikan kita percaya terhadap malaikat Raqib, kita hendaklah sentiasa melakukan amalan-amalan kebaikan dan sentiasa berhati-hati dalam sesuatu tindakan. Ini kerana malaikat Raqib tugasnya ialah mencatat amalan-amalan yang baik. Seterusnya, tindakan yang membuktikan kita percaya terhadap malaikat Atid, kita hendaklah sentiasa menjauhi dosa dan maksiat dan berhati-hati dalam sesuatu tindakan. Ini kerana malaikat Atid tugasnya mencatat amalan-amalan kejahatan yang kita lakukan. Seterusnya, tindakan yang membuktikan kita percaya terhadap malaikat Ridwan, kita berusaha untuk menjadi ahli syurga. Dan jika kita percaya terhadap malaikat Malik, kita hendaklah sentiasa menghindari perbuatan ahli neraka. Seterusnya, tindakan yang membuktikan kita percaya terhadap malaikat Munkar dan Nakir iaitu kita sentiasa menziarahi kubur dan sentiasa mengingati mati. Ini kerana tugas malaikat Munkar dan Nakir ialah menyoal orang yang telah berada di alam kubur. Maksudnya orang yang telah meninggal dunia. Baiklah murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat menyenaraikan 10 nama malaikat dengan betul dan memahami tugas-tugas malaikat serta mengawal tindakan kita dalam kehidupan seharian. Ustazah harap juga semoga murid dapat menghayati apakah kesan beriman atau percaya kepada malaikat serta membuktikannya di dalam kehidupan seharian. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.